Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Jadi video kali ni, ini video yang ketiga kalau tak silap Uh, saya Azam Rashid daripada Lami Academy. Sebagai trader full time dalam Lami Academy. Jadi saya lebih kepada fokus kepada instrumen index Nasdaq, E-mini futures. Berbeza dengan kawan saya, rakan-rakan seperjuangan yang tumpu kepada instrumen soya, CPO dan juga equity saham. Okey. So untuk video ini kali ini saya nak kongsikan cara untuk kita guna Fibonacci. Fibonacci ni kalau kita tahu, kalau tuan-tuan boleh tahulah, Fibonacci ni ada level-level untuk kita cari retracement dan juga expansion dia. Projection dia lah, projection dia ke mana dia akan pergi dan ke mana dia akan bouncing. Untuk kali ni saya tunjukkan chart Nasdaq. Chart Nasdaq ni untuk minggu ni lah. Saya gunakan macam mana cara nak scalping guna Fibonacci. Alright, tapi kita akan gunakan di time frame 5 minit. 5 minit. So agak laju lah sebenarnya kalau guna time frame kecil ni. So kita kena monitor. Ini lebih kepada scalping teknik lah. Kita nak ambil pun tak banyak lah, mungkin dalam 30 ke 50 point, ataupun 10 point, depends kepada kekuatan volume pada ketika kita trade tu. Alright, so jom kita tengok. Ini chart 5 minit daripada Nasdaq. Sekarang pukul 3.30, 3.20. Kat sini lah 3.10 dia belum siap lagi candle dia 5 minit. Tak apa, kita tengok ke sebelumnya. Kalau ikutkan sebelum kita nak scalping di 5 minit, kita kena tengok dekat time frame yang besar dulu. Kita tengok dia punya trend line dia. Trend line dia ke arah mana dulu. Kita pergi ke time frame ke atas dia sikit, 15 minit. 15 minit. Alright, kalau kita nampak ada satu di sini trend line. Trend line menurun. Ini satu trend line menurun Alright, kita nak confirmkan lagi, betul ke masih boleh masuk sell ni. Kita tengok 30 minit. Tak ada banyak perubahan sangat lah. Dan kita go for 1 hour. Stay sama. Stay menurun. Kita tengok ke 4 hours pula. Memang tengah menurun lah. Alright. Dia tengah buat penurunan. Tapi dekat 4 hours ni penurunan dia nampak kecil lah. Nampak kecil. So candle pun tak banyak. Tak apa. Kita berbalik kepada 5 minit tadi. So dekat 5 minit kita nampak kat sini ada trend line downtrend. Alright. Trend line downtrend. So kalau kita nak scalping. Katakan kita berada di kawasan sini. Saya tandakan saya tunjuk di kawasan sini dulu Alright. So macam ni kita nak scalping dekat sini. Scalping secara berhemah lah saya zoom lagi sikit. Kita anggap kita katakan kita nak scalping masa dia tengah turun. Kita nak scalping ni kita kena tunggu time tengah laju. So cepat sikit kita boleh open dan close. Alright. So untuk Fibonacci kita nak cari retracement. Ada beberapa level lah. Level yang paling popular adalah 61.8, 0.618, 0.786 dan 0.382. So itu adalah 3 level yang saya selalu gunakan lah. Dan kadang-kadang saya pakai 50 juga. So ada 4 level. Jadi depends. So saya tunjukkan Fibo saya kat sini. Ini level Fibo. Kalau boleh nampak. Nampak ada 0, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 dan 1. Dan di bawah ni adalah level-level untuk take profit. Ini adalah level retracement, di mana bila line di bawah 1 ni kita panggil extension dia lah, dia punya projection kita untuk take profit. Dan di atas ni level-level untuk dia retrace. Apa syarat kita nak lukis
nak lukis Fibo ni. Fibo ni tak boleh lukis dekat price yang mendata. Dia kena lukis dekat price yang ada slope yang tinggi. Kalau boleh lagi tinggi lagi bagus lah. Ataupun dia sharp lah dia punya slope dia. Sebagai contoh dekat sini. Okay, sini boleh. Alright. Okay, sini pun boleh. Okay, mana lagi? Okay, dekat sini pun ada. Okay, alright, nampak ada slope dia. So bila ada slope ni, kita boleh draw Fibo kita kat sini. Alright, so sebagai contoh kita nak masuk dekat atas ni. Okay, saya start dekat atas 3 Fibo ni dulu. Okay, first level kita delete dulu yang ni. Okay, delete. Okay, trend pun delete lah sebab kita dah tahu dah dia tengah downtrend. Alright, jadi untuk Fibo pertama, untuk kita cari sell, kita tarik daripada low ke high. So kita tanda lah low dan high dia dekat sini. Okay, jadi kita nak tarik price tu bagi nampak clear, kita tarik lah ke kanan. Alright, so kita nampak lah level-level dia. Okay, di situ. Okay, so kita boleh ambil entry kita dekat sini 1, 0, kita boleh ambil entry dekat sini. Okay, kita boleh ambil entry dekat sini dan entry dekat sini. Okay, dekat atas ni kenapa tak boleh ambil? Sebab kita tak tahu. Based on analysis yang kita belajar sampai level 0.382. Sebenarnya dia ada level lain lagi. Kalau kita nak tahu level-level dia, dia ada banyak lagi level dekat atas tu. Okay, tapi between 0 dengan 38.2 ni jarang lah ada level. Biasanya ini lebih kepada correction lah, correction wave. Okay, so bila kita ada level-level entry ni, kita tahu dah kat sini level retracement. Tapi bila dia retrace terlalu tinggi, tetapi kalau kita tengok price dekat sini, dia tidak melebihi paras kosong kita. Faham tak? So candle di sini, okay, saya tandakan candle dekat sini, dia tutup di bawah level high kita. Jadi ABC, kalau tengok balik video sebelum ni, structure ABC untuk sell masih valid. Cuma bila kita nak masuk, kita kena masuk, kita tunggu dia sampai balik ke level asal. Okay, which mean ke level 38.2 ni, 0.5 ataupun 61.8. Alright, kita tunggu dia turun balik, baru kita entry. Okay, dan take profit kita dekat 161.8. So kenalah. Okay, itu satu. Okay, ada lagi. Okay, ini contoh. Kalau katalah kita terlepas kat sini, kita takut. Okay, katakanlah price bergerak, kita pun pergi cut loss ke atas. Ingat cut loss kita dekat sini, tak kena cut loss lagi tau. Kita belum kena SL lagi. Kalau kita entry dekat area this level, stop loss kita dekat sini kosong, kita belum kena lagi stop loss dan price menurun balik. Alright, nampak tak? Dia tak sentuh kita punya stop loss kita. So kita masih selamat margin kita kat situ. Profit kita masih selamat. Dan kita akan close back dengan profit di bawah. Okay, itu satu. Yang kedua, kat mana lagi ada slope? Okay, kita cari lagi. Okay, kita ambil slope yang tinggi ni sikit lah. Alright. Okay, ni slope yang tinggi. Okay, jadi kita draw Fibo kita daripada bawah ke atas. Okay, ke sini ke sini. Sebab apa saya tarik ke sini? Sebab saya nak dia punya nombor tu ke kanan sikit sebab saya boleh baca nombor-nombor dia. Alright, so kita tarik ke sini. Okay, boleh nampak? Okay, now kita tengok level-level retracement dia. Dia betul-betul cun-cun dia retrace dekat 0.382. Okay, 382. So dia akan turun, kemudian dia start buat penurunan yang mendadak. Okay, kita tengok, dan dia cun-cun, dia sentuh kita punya TP kita, take profit level kita dekat 1.618 dekat situ. Jadi bila kita entry tadi dekat sini ataupun dekat sini kita entry,
3 entry kita boleh ambil. So maksimum kita punya profit kita boleh ambil dekat sini adalah 128 tick. Okay, untuk satu entry kita. Alright. So macam mana? Okay. Okay, boleh faham So ingat kalau untuk sell, untuk kita nak scalping ni, teknik ni boleh pakai, tapi kadang-kadang dia akan reject juga. So bila reject, sebab tu saya kata stop loss kita kena tahu kat mana. So katakanlah tadi kena stop loss lah, contoh. Kalau kita kena stop loss, kita cuma kerugian dalam 40 tick sahaja. Okay, tapi kita punya profit kita lebih daripada 40, 120. So 1/3. Alright. So now dia start, dia sampai sini dia retrace balik. Okay, sampai sini dia bounce balik. So kita nak cari pula dekat depan ni, kat mana level-level kita yang kita boleh ambil. Okay, saya delete dulu. Okay, kita padam dulu. Okay, now ada slope lagi dekat sini. Okay, ini slope sharp sharp slope. So kita tengok dia retrace sampai mana. Okay, macam biasa, tarik sini sampai atas. Okay, so dia dah melebihi level 0.382. Okay, so kita tunggulah sampai ada satu confirmation untuk kita sell. Kalau kita nak sell balik, kita tunggu dia sampai 61.8 balik dan kita start sell balik. Okay, sekarang ni dia tengah, mungkin dia nak naik balik, dia nak naik sampai atas. Kalau dia tembus kosong ni, kalau dia tembus level ni, so ABC kita dah tak valid. Alright, sekarang ni ABC kita masih dalam range lagi. Kita masih boleh pakai lagi. Okay, so kita tunggu je. Alright, kalau terlebih, kalau dah terlebih, kita tak sempat masuk. So jangan masuk, lepak dulu. Okay, so itu untuk apa ni, untuk downtrend. So sama juga macam uptrend. Okay, kita cari untuk uptrend pula. Okay, katakan dekat sini. Okay, kat sini tengah naik tinggi, cantik kan. Okay, kita ambil dekat sini. Okay, ABC buy kita cari ABC buy. Mana ada ABC buy kat sini? Okay, sini ada ABC buy. Okay, A, B, C Okay, A, B, C. Okay, ABC buy dekat situ. Okay, sorry, buy dia dekat situ. Alamak. Okay, tak apa. So kita ambil kat sini. Katakan kat sini lah. Kita tak tahu sampai sini ke tak kan. Okay, so now kita nak ambil scalping yang dekat situ. So untuk buy, kita tarik daripada atas ke bawah. Okay, so now dia retrace. Okay, kita nampak dia retrace dekat kita punya level 0786 0.618 dekat ni. Cun-cun dia sentuh nampak dia sentuh Okay, dia sentuh sini dan dia pergi sampai 1.618 dekat atas. Okay, sini, daripada sini kita katakan level ni kita masuk entry dan sampai ke kita punya 1.618. So itu cara simple kita nak trade lah tanpa pening kepala. So kalau kita loss pun kita dah tahulah loss kita kat mana, dan kita punya profit pun kita tahu kat mana. Okay, dia sampai tak sampai tu nombor 2. So kalau kata takut nak tunggu sampai 1.618, kita boleh close awal je. Okay, kita jangan jadi bendul sangat, jangan terlalu pembaris. So agak-agak sampai tu kalau macam nampak dia berat kan, contoh macam kat sini, saya akan close. Walaupun dia akan touch 1.18, dia dah touch nampak dekat sini dia touch. Okay, tapi kat sini nampak tak dia cucuk je. Okay, dia cucuk dan dia turun balik. So kadang-kadang kita bila sebagai trader ni, kita cuak tau. Kita cuak, mungkin tak dia sampai sekali je, lepas tu tak sampai dah. Okay, tak sampai dah. Last level dia paling high dekat situ je. Jadi saya kalau nampak pergerakan yang macam ni flat, saya akan tutup. Sebab kita dah profit tadi. Jadi kita tak perlu tunggu lagi dah. Okay, kalau nampak dia flat, nampak 5-6 candle ataupun lebih daripada 5 candle dia dah start flat. Flat tu maksudnya macam ni lah, pergerakan dia tak naik.
So dia mendata kan. Jadi itu adalah satu momentum yang mana dia nak start buat satu correction baru. Jadi berhati-hati dekat situ. So kita close awal. Kita close je, yang rasa paling tinggi kita close. Alright. Ataupun nak close terus pun tak apa. Jangan sampai dia tunggu dia reject balik terlalu banyak. Nanti rugilah, betul tak? Alright. So close awal-awal. Jangan jadi pembaris sangat sampai nak ikut betul-betul dekat nombor ni 1121 13.50. Nak juga points itu. So jangan. Kalau dia tak tembus betul-betul, jangan ambil risiko, tutup je position tu. Jadi kita dah profit. Asal biru kita tutup. Okay, itu untuk scalping. Alright. Sebab kita dekat time frame 5 ni, pergerakan dia tak sama macam pergerakan dekat time frame 1 hour. Okay. 1 hour, kalau biasanya kita tarik Fibo kita, dia akan pergi betul. Tapi kalau dekat 5 minit ni, banyak ada rejection, banyak fast signal dekat situ. So hati-hati. Kadang-kadang nampak macam ABC. Nampak macam ABC buy. Tapi lalas tukar jadi sell balik. So banyak kali terjadi lah. So dekat 5 minit ni, untuk scalping sikit-sikit je. Okay. Setakat nak ambil 20, 50 tick tu, insyaAllah boleh. Dengan teknik macam ni, kita boleh dapat 20, 30 ke 50 tick tu kita boleh ambil easily lah. Ambil banyak kali lah. Banyak kali. Ulang ambil. Sebab dia tetap akan jadi. Bila tengah trend, ABC buy tu sentiasa ada. Kalau katakan tengah uptrend lah. Tengah uptrend. So bila nampak, okay, kita tengok kat sini. Kita tengok dekat chart. Okay, saya tunjuk. Okay, katakan ni tengah uptrend dekat M5 ni kan. Okay, dalam ni ada banyak ABC buy. Kita boleh cari. Okay, banyak gila ABC buy. So, just cari dia balik. Bila dia retrace, masuk buy. Retrace, masuk buy. Retrace, masuk buy. Ambil sikit-sikit. Itu untuk scalping punya strategi. Jangan scalping ni pergi tunggu sampai 100-200 tick. Susah lah. Memang susah lah. Jarang lah kita boleh buat macam tu. Kalau time tengah betul-betul laju, price dia open US open market ke, itu memang laju lah. Kita boleh easily dapat 200 tick, 100 tick boleh dapat. Tapi kalau tengah slow, tengah-tengah petang ni, waktu-waktu siang, so kurangkan. Jangan terlalu tamak sangat. Cukup 50 tick target, tutup. 30 tick, tutup. So jangan ambil lebih. Alright? Sebab kita boleh masuk banyak kali. Entry dan keep on entry lagi. Banyak ke entry kita. Okay? Ingat So rule dia, ini saya beritahu rule dia. Rule dia mesti tengah trend. Jangan masa sideway pergi buat teknik macam ni. Memang cari pasal. Okay? Sideway kat mana tengok dekat M5 punya sideway lah. Jangan pergi tengok dekat 4 hour punya sideway. Korang pergi tengok dekat 4 hour punya sideway, memang tak nampak lah kan. Memang tak ada lah. Betul tak? Sebab 4 hour punya sideway besar. Okay. 4 hour punya sideway besar. So korang tak sempat nak lukis ABC tu, dah habis dah. Okay. Satu batang candle dekat 4 hours ni, beratus batang dekat 5 minit. Jadi kalau dekat 5 minit tengah sideway, janganlah masuk lagi. Tunggu dia buat trend dulu. So korang tarik lah. Tunggu dia buat trend macam ni. Trend menaik ke, trend menurun ke, macam ni tengah menurun. So macam ni tengah sideway. Sideway jangan ambil. Okay. Kau nak ambil pun ambil je lah. Macam ni. Kalau tengah tinggi, trend ni sedap. Okay. Okay. So ini 5 minit. Kita tengok macam mana masuk saya kata sideway tu. Okay. Dia flat macam ni. Okay. Ini kita consider sebagai sideway. So kat mana yang trend dia? Trend dia dekat sini. Okay. Ini tengah trending. Okay. Faham? So apa lagi trend dia? Kat mana lagi ada trend? Okay. Sini sideway lagi. Nampak? Sini sideway lagi. So trend sideway. Okay. Mana lagi? Sini pun sideway lagi. Okay. Bawah ni pun sideway. Jadi bila ada sideway, jangan masuk lah. Okay. Sideway sampai sini sideway. Okay. Apa? Lepas tu dia naik. Dia sharp naik. Okay. Dia sharp naik macam tu. Okay. So dekat 5 minit, hati-hatilah, kena laju, kena cepat. Bila nampak trend panjang macam ni, tengah naik, okay, masuk. Sideway ni dekat 5 minit, kita tengok kalau 20 candle tu nampak sama je, pergerakan dia tak berubah-ubah, dia macam naik turun sama level, itu
kita tunggu dulu. Kita jangan masuk lagi. Kita tunggu sampai dia betul-betul confirm, dia break the level of apa kata level sideway tu, baru kita start cari. Okay, kalau dia break atas, kita cari ABC buy dan kita buat Fibo untuk buy. Kalau dia break bawah, kita cari ABC sell dan Fibo untuk ke bawah. Alright. So itu saja perkongsian scalping menggunakan Fibo di time frame 5 minit. So kalau rasa berguna benda ni, boleh try, boleh cuba dan bagi feedback saya kat bawah. Kita tengok apa lagi yang kita boleh buat. So saya pun masih dalam pembelajaran juga, masih lagi belajar benda-benda ni. Saya pun bukan seorang sifu yang power. So saya bukan sifu, jangan panggil saya cikgu ke apa ke. Saya hanya insan biasa yang nak share cara saya trade. Okay, sebab saya seorang trader yang boleh katakan full time juga. Okay, so ini cara saya trade lah. Okay, saya cuma kongsikan apa yang saya tahulah. Jadi kalau kata ada salah, ada silap, tolong komen di bawah, kita sama-sama betulkan. Okay, jangan ada kecam mengecam lah, tolong Okay, saya tahu ramai lagi dekat luar sana yang lagi power daripada saya, yang lagi hebat. So apa yang saya kongsikan ni lebih kepada personal punya style lah. Okay, itu saja. Okay, sekian. Jangan lupa follow, subscribe dan tekan butang loceng. Dan jumpa lagi dekat video yang akan datang. Assalamualaikum.